Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita pada pagi ini? Dengan harapan semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Kita lihat siapa teman-teman yang bersama dengan kita pada pagi ini terlebih dahulu. Yang dari awal tadi dah bersama dengan kita memeriahkan ruangan komen di situ. Saya nampak pertama tadi Kak Suryati Harijono. Selamat pagi Ustazah dan sharing, semoga dalam keadaan sihat walafiat. Selamat pagi, terima kasih di atas perkongsian untuk bukan perkongsian lah, sharing yang dah dilakukan untuk video kita pada pagi ni. Terima kasih Kak Suryati. Kan kita ada Kak Som di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Som. InsyaAllah mudah-mudahan sihat-sihat semuanya. Kak Noh juga ada dengan kita di situ. Kak Noh berikan salam kepada kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman, semoga semua sihat dan diberkati dengan masa untuk duduk dalam majlis ilmu sekali lagi, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Kak Noh. Kak Zah kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah, moga Ustazah sihat pagi ini, insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan. Kak Aisyah juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Sabahul khair. Sabahun nur. Thank you so much admin for this FB live. Dan ramailah ya, kita ada Kak Farida, Kak Johara, Liza, Mazniza, Kak Fauziah kita, Mak Isah kita juga ada dengan kita, Alhamdulillah. Zizi, dan daripada ruangan YouTube kita Kak Ropia binti Ihsan ya. Kemudian Siti Nuraisha, Alhamdulillah. Ramailah juga bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih kami ucapkan kerana terus menyokong pengajian-pengajian ilmu yang dianjurkan oleh Masjid Al-Muttaqin. Okey, baik muslimah, pada pagi ini kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan sharekan, dia akan paparkan di situ. Kita akan mulakan pengajian dari muka surat yang keberapa. Muka surat 363. Ya, okey Kak Som. Muka surat 363. Ada yang lain? Kenapa tudung saya ni terkelepek? Terkelepek. Kak Farida kita, muka surat 363. Okey. Kak Zah kata apa second paragraph. Baik. Ramai sini kata muka surat 363, second paragraph. Okey, baik, terima kasih. Kita lihat ya, betul ke tidak tekaan ataupun catatan teman-teman kita. Kita berada, ya betul lah, kita berada di muka surat 363. Okey, di situ. Bagi meneruskan perbincangan tafsir hadis kita 93 hingga 99. Panjang ya syarah hadis ni dan agak mencabar ya perbincangan dalam kitab Sahih Muslim ni. Jadi saya harap tak ada yang syahid lah ke sini. Tak ada yang syahid lah ya dalam untuk membincangkan kitab ini. Mudah-mudahan semuanya terus bersemangat agar dapat memahami apa yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Baik, kita akan sambung perbincangan kitab kita di muka surat 363 di paragraf ataupun di perenggan ni yang kedua di situ, yang mana bermula dengan pendapat Ibn Battal rahimahullah.
Masih ingat lagi minggu lepas kita bincangkan tentang apa sebelum saya masuk pada perbincangan Ibn Battal ini? Ingat lagi tak muslimah semuanya? Kita bincang apa? Ingat tak? Ke tak ingat? Ingat? Tak ingat? Tiga ciri orang-orang yang beriman. Kenapa Kak Noh? Hilang dekat iPad. Download balik lah, tak apa. Tak apa Kak Noh. PDF hilang di iPad ni Ustazah. Okay, tak apa. Boleh download balik ya. Pelan-pelan, tak apa. Okay, Liza, hak Allah. Hak Allah. Kita ada bincang tentang hak Allah ya, Liza? Hak Allah tu macam IG live saya punya. Salah tempat ke ni Liza? Salah topik ke macam mana Liza? Hak Allah ni macam saya bincang masa IG live dekat Instagram ni. Lain macamnya je punya ni. Tiga ciri orang-orang yang beriman ya, itu yang saya pastilah tentang hak Allah ni. Mungkin lah ya, mungkin, tapi macam tak, saya tak pasti pula. Ada yang lain? Kak Aisyah ada tak Kak Aisyah? Ataupun tadi Mas Niza minggu lepas bincang tentang apa? Ingat lagi ke tidak? Ingat tak? Siapakah orang-orang yang beriman? Yelah. Ya, betul. Yelah macam yang Kak Som sebut tadi tu. Tiga ciri orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Tentang hati, lisan dan anggota badan, ya betul. Maknanya keimanan kita, ya merangkumi hati, lisan dan anggota badan kita. Bila kita bincang tentang keimanan ni dalam agama kita, pendapat majoriti Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhur akan berpendapat bahawa ia merangkumi hati, lisan dan juga tubuh badan kita. Tubuh badan ni maknanya ialah bila kita melakukan amal ketaatan, solat, menunaikan ibadah haji, ya, ini semua dipanggil sebagai ibadah-ibadah yang berkaitan dengan anggota badan. Iman bertambah dan berkurang. Ya betul, iman bertambah dan berkurang. Itu sedikitlah ya perbincangan di awalnya. Iman boleh bertambah dan berkurang. Ya betul, iman boleh bertambah dan berkurang. Okey, baik, kita lihat ya. Pada pagi ini kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan sebutan bagi Muslim yang mutlak. Kita dah bincangkan pada minggu lepas bahawa ada 3 kategori kan orang yang disebutkan dalam perbincangan kita pada minggu lepas, iaitu mereka yang beriman, kemudian mereka yang beramal walaupun tanpa ilmu, maka orang ini berhak untuk kita panggil mereka sebagai seorang mukmin. Kemudian kita juga dibincangkan orang yang mana dia ada keyakinan dalam hati, betul tak? Dia ada keyakinan dalam hati dan dia beramal, dia beramal, dia mengikrarkan syahadah, tapi kemudian dia membangkang dalam hati dia. Dalam hati dia tak beriman. Dia cuma tunjukkan pada zahirnya saja, maka orang begini tak layak untuk dipanggil sebagai seorang mukmin. Kemudian kategori yang ketiga, kita ada orang yang beriman dengan hati tapi biasalah anggota badan dia tu, maksudnya dari sudut amalan dia ni on off kan, sekejap buat dia tak buat, banyak kewajipan-kewajipan yang dia tak buat. Maka di sini di kalangan para ulama kata kita boleh panggil dia seorang mukmin tapi dia tak berhak untuk mendapat satu gelaran mukmin yang mutlak. Dipanggil sebagai mukmin yang tidak sempurna keimanannya. Jadi itu sebabnya mengapa didatangkan kepada kita dengan ayat dalam surah Al-Anfal ayat kedua hingga keempat yang tadi tu Kak Som sebutkan berkenaan dengan 3 ciri orang yang beriman kerana dalam Al-Quran telah menyebutkan orang yang beriman ini dia bukan hanya keimanannya dengan hati, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat-ayatnya, contohnya dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua hingga keempat yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, sebagai satu bukti bahawa keimanan ianya diikuti dengan amal ketaatan. Barulah orang itu kita lihat sebagai seorang mukmin yang memiliki keimanan yang sempurna.
Okey, keimanan yang sempurna. Jadi pada pagi ini Imam Ibn Battal rahimahullah, kita akan sambung perbincangan tentang keimanan yang sempurna ini bagi pendapat beliau dalam isu ini, maka dia pun memberikan kepada kita dengan satu pendapatnya. Baik, kita teruskan masuk kepada perenggan yang kedua di muka surat 363 kita di situ. Imam Ibn Battal rahimahullah berkata di dalam bab man qala al-iman huwal amal. Bab man qala al-iman huwal amal, itu siapa yang berkata bahawa iman adalah amal. Apabila dikatakan bahawa iman adalah at-tasdiq, pada minggu lepas pun kita ada bincangkan bahawa iman ini maksudnya kita membenarkan dengan hati kita. Maka at-tasdiq adalah tingkatan iman yang paling pertama. Walaupun kita kata iman ini dia meliputi ataupun merangkumi amal ketaatan kita kepada Allah, tapi membenarkan dengan hati kita ini adalah tingkatan yang paling pertama dan dia mewajibkan bagi orang yang mempercayainya untuk masuk ke dalamnya. Jadi Ibn Battal ini dia meletakkan bahawa kita ni bila kata beriman yang tasdik ni wajib. Barulah diikuti dengan yang lain. Okey. Membenarkan dengan hati dia mesti 100%. Ini juga kita ada bincangkan pada minggu lepas. Membenarkan dengan hati tidak boleh separuh-separuh. Kita beriman kepada Allah, kita tak boleh kata half-half je saya beriman kepada Allah. Tak boleh begitu. Tapi bila kita kata ia membenarkan dengan hati bermakna 100%. Kita beriman bahawa Nabi SAW adalah pesuruh Allah, 100% kita percaya tentang hal itu. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa, Maha segala-galanya, Maha berkuasa 100%. Dia tak boleh kita kata, oh aku cuma beriman kepada Allah tu 50% je lah, lagi 50% tak tahulah boleh percaya ke tak boleh percaya. Ini tak boleh. Sebab itu bila Imam Ibn Battal kata membenarkan, iman ini bila kita kata membenarkan at-tasdiq, bermakna at-tasdiq ini merupakan tingkatan pertama yang paling wajib untuk dipenuhi oleh seseorang yang ingin dipanggil sebagai seorang mukmin. Tingkatan-tingkatan yang lain dia kata di sini tetapi tidak mewajibkannya untuk menyempurnakan tingkatan-tingkatan yang lain. Maknanya kalau dia ada problem lah pada tingkatan yang lain kan. Contoh tingkatan yang lain ni kita kata solat dia, puasa, bayar zakat, yang amalan-amalan tu semualah kan. Dia ada perkara-perkara dosa yang dia buat, dia tak sempurna. Okay, dia tak sempurna dalam melaksanakan semua itu. Solat dia tinggal-tinggal. Kan ada orang gitu kan solat part time Okay. Ada, dulu saya dengar dia solat part time. Dia solat part time, saya pun terperanjat jugalah dengan istilah solat part time ni. Rupanya ada solat, sekejap tak solat macam itu kan. Dia solat cuma maghrib je saya solat. Oh ya, kita panggil dia solat part time. Okey, barulah saya belajar ada rupanya istilah solat part time ya. Tapi dia membenarkan dengan hatinya 100%. Tingkatan yang pertamanya okey. Cuma tingkatan yang lain-lain itu berkenaan dengan amalan dia, ini manusia biasa ada problem dalam hal-hal yang begini. Kan dia tak nak solat ke, tak nak itu, tak nak ini. Ini merupakan satu perkara yang ada pada manusia di sekitar kita. Okey? Sebab itu di sini Imam Ibn Battal kata apa? Yang pertama itu wajib. Membenarkan dengan hati kita 100%, yes itu wajib. Tapi kalau yang lain-lain, kita ada masalah sedikit tu kan, yang menyebabkan ia jadi rongak-rongak tadi, part time ke apa kan, pakai tudung part time, solat part time, puasa part time, ada orang puasa part time, dia puasa satu Ramadan je, lepas tu tak puasa, okay. So kita panggil dia puasa part time. Tak tahulah part time datang mana sekejap, maknanya dia tak fully, dia tak kerja full time lah kan, dia tak beramal secara full time di situ. Jadi di sini Imam Ibn Battal kata apa? Dalam hal yang sedemikian, dia tidak dinamakan mukmin secara mutlak. Untuk orang yang begini, kan, tasdik dia 100% tadi, dah comel dah orang kata. Keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada semua yang ada yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, memang 100%, tak ada kurang. Tak ada kurang. Sebab tasdik ni kita dah bincangkan pada minggu lepas, dia tidak boleh berkurang. Jadi tasdik dia tak ada masalah. Cuma masalahnya lah pada amal perbuatan dia tu tadi. Pada amal ketaatan dia.
Orang yang begini kita tak panggil dia mukmin secara mutlak. Okey, dia tak panggil mukmin secara mutlak. Jadi itu pendapat ini yang memanggil mereka mukmin tapi tidak secara mutlak. Ia adalah pendapat jamaah Ahlus Sunnah, makna Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa iman adalah perkataan dan amal perbuatan. Jadi oleh kerana dia tu ada masalah ataupun ada isu lah daripada sudut pengamalan dia kerana perkara-perkara yang mungkinlah kadang-kadang orang ni tak tahulah apa masalah mereka tak nak solat, tak nak tu mungkin hidayah lah, kita panggil hidayah Allah SWT belum sampai kepada dia. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka-mereka yang belum lagi ada kekuatan untuk beramal soleh ini. Untuk mereka ini kita pada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahawa iman ini merangkumi keyakinan dan perbuatan itu kan, perkataan dan amal perbuatan. Kita di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah jumhurnya berpendapat bahawa orang yang begini tetap mukmin. Ya, kita tak kata dia keluar daripada agama jangan keluarkan kenyataan yang mengkafirkan semua saya pun tak nak dengar benda macam ini. Kita tak kata dia keluar daripada agama, tetapi orang yang begini kita panggil dia tetap orang yang beriman, cuma imannya dilihat sebagai tidak sempurna. Sebab tu tak dipanggil sebagai mukmin yang mutlak. Okey, saya harap faham tentang pendapat yang disebut oleh Imam Ibn Battal itu tadi. Baik, Abu Ubaid berkata itu adalah pendapat Malik. Jadi pendapat Imam Ibn Battal rahimahullah itu tadi, ia juga dipegang oleh Imam Malik, Al-Thawri, Al-Auza'i dan orang yang datang setelah mereka dari kalangan para ulama dan Ahlus Sunnah. Mereka adalah lentera-lentera hidayah dan pemimpin-pemimpin agama dari penduduk negeri Hijaz, Iraq, Syam dan selain mereka. Maknanya pendapat Ibn Battal rahimahullah bukanlah pendapat dia semata-mata, tetapi ia merupakan pendapat yang dipersetujui di kalangan majoriti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada merata tempat di kalangan mereka yang membincangkan tentang akidah ini. Baik, seterusnya. Imam Ibn Battal berkata, Al-Bukhari rahimahullah bermaksud menetapkan makna tersebut di dalam kitab Al-Iman. Jadi Imam Al-Bukhari juga berpegang dengan pendapat ini. Makna di sini walaupun kita membincangkan tentang kitab Sahih Muslim, tetapi Imam An-Nawawi tetap memuatkan, menukil pendapat Imam Ibn Battal tentang apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Maka di sini dia kata apa? Imam Al-Bukhari berpegang dengan maksud ini. Sebab itu di dalam kitab dia, Imam Al-Bukhari dia letakkan topik dalam kitab Al-Iman iaitu bab umurul iman. Bab perkara-perkara tentang iman. Bab as-salah minal iman. Jadi dalam kitab Imam Al-Bukhari ada satu bab yang kata salat ini sebahagian daripada iman kita. Kemudian ada juga bab az-zakah minal iman, iaitu bab membayar zakat ini sebahagian daripada iman. Seterusnya ada bab al-jihad minal iman, iaitu bab jihad ini sebahagian daripada iman. Menunjukkan kepada kita iman bukan semata-mata tentang apa yang kita yakin, yang kita benarkan dalam hati itu tadi, tetapi menerusi perbincangan oleh Imam Ibn Battal dan juga perbincangan-perbincangan lepas yang telah kita tampilkan, dikuatkan dengan apa yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari itu tadi berkenaan dengan iman yang berkaitan dengan solat, puasa, zakat itu semua kan, bukti yang jelas kepada kita bahawa iman ini ianya merangkumi juga tentang amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dikata di sini sesungguhnya dia bermaksud bila Imam Al-Bukhari dia letakkan hadis-hadis dalam kitabnya dengan bab-bab yang telah kita sebutkan itu tadilah, bermakna Imam Al-Bukhari di sini dalam masa yang sama ketika nak menjelaskan tentang iman dan amal. Kejap tekak saya. Iman ini merangkumi amal dan perbuatan. Ia adalah untuk membantah pendapat daripada kaum Murji'ah. Yang mana kaum Murji'ah ini mereka berpendapat bahawa sesungguhnya iman adalah ucapan tanpa amalan. Jadi kaum Murji'ah mereka percaya
bahawa iman ini dia cuma kita lafazkan syahadah saja. Tak perlu untuk kita beramal. Maknanya tak perlu untuk solat, tak perlu untuk puasa dan sebagainya. Kerana bagi mereka iman hanya sekadar ucapan tanpa amalan. Dan dia juga ingin menjelaskan, sebab itu Imam Al-Bukhari bila dia buat bab ini ataupun dia susun hadis-hadis ini di bawah bab-bab tersebut, bawah tajuk-tajuk itu yang tadi saya sebutkan, az-zakah minal iman, as-salah minal iman, bab umuril iman. Semua ini ialah bertujuan untuk membantah pendapat mereka yang menyatakan bahawa iman hanyalah ucapan tanpa amalan, dan juga bertujuan untuk menjelaskan kesalahan dan penyimpangan yang dibawa oleh kaum Murji'ah ini terhadap Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat-pendapat para Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini Imam Al-Bukhari sebenarnya dia mengambil inisiatif yang begitu besar. Di sini kita lihat bagaimana dia di kalangan para ulama kita benar-benar ingin menjaga akidah generasi-generasi yang akan datang, menjelaskan dalam kitab-kitab mereka berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan keimanan dalam kitab-kitab hadis. Kita lihat di sini. Maknanya perbincangan tentang akidah juga dimuatkan dalam kitab-kitab hadis. Bagaimana dalam kitab-kitab hadis juga membincangkan berkenaan dengan pendapat-pendapat mereka yang agak keterlaluan lah, ekstrim di sini, sehingga menafikan banyak perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, juga pendapat-pendapat mereka yang mengikut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sebab itu di sini Imam Al-Bukhari dia berusaha untuk menjelaskan, menampilkan sebuah perbincangan yang jelas kepada kita bahawa iman ini ialah dia merupakan sesuatu yang kita yakin dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga diikuti dengan amal ketaatan seseorang. Baik, seterusnya kita lihat di bawah itu. Kemudian Ibn Battal berkata pada bab yang terakhir. Jadi Imam Ibn Battal dia masih lagi bincangkan tentang hal ini. Setelah dia bawa pendapat Imam Al-Bukhari itu, dia pun nak tutuplah pendapat dia berkenaan dengan isu ini. Lalu dia kata begini. Okey, dia kata dengan mengambil pendapat daripada Mahlab di situ, Islam secara hakikat adalah keimanan yang bersumber dalam hati. Jadi kalau kita kata Islam, kenapa kita nampak seseorang itu sebagai seorang Muslim contohnya? Kerana kita nampak dia solat, kita nampak dia puasa, kan? Kita nampak daripada ucapan dia Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Ada ucapan-ucapan zikir yang keluar daripada bibir dia itulah kan, yang secara zahirnya kita nampak di Islam. Tetapi kita pada pandangan kita secara umumnya, bila begitulah keadaan seseorang, bermakna kenapa dia solat, kenapa dia bayar zakat, kenapa dia puasa bulan Ramadan, kenapa dia jadi orang yang ucap subhanallah, Masya Allah, kan, Alhamdulillah, semua bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Pasti ia adalah sesuatu yang bersumber dalam hati dia. Jadi satu iman dan Islam ini dia tidak boleh dipisahkan. Maka sebab itu Imam Ibn Battal kata apabila kita kata orang itu Islam ataupun Islam, ia adalah sesuatu yang ada, keimanan yang ada bersumber dalam hati dia. Maka di sini dia kata kaum Karamiyah dan sebahagian Murji'ah mengatakan bahawa iman adalah pengikraran dengan lisan tanpa keyakinan hati. Jadi ini berbeza dengan pendapat kedua-dua kaum inilah, itu Karamiyah dan juga Murji'ah, yang mana mereka mengatakan bahawa iman ini adalah satu bentuk kita ikrar saja dengan lisan kita tanpa keyakinan dalam hati kita. Kalau tadi pada pendapat pertama kaum Murji'ah mengatakan bahawa bila seseorang itu beriman, maknanya dia cuma ucap 2 kalimah syahadah, tak perlu beramal. Sekarang ini dia pula kata hanya lisan tanpa keyakinan dalam hati dia. Maknanya kalau dalam hati tak ada keyakinan kepada Allah, tak ada at-tasdiq itu, masih lagi boleh dianggap sebagai seorang Islam yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Jadi Imam Ibn Battal kata tidak begitu. Kerana kalau kita kata orang itu Islam, bermakna keimanan dia ada bersumber pada hati dia. Kita tak boleh kata dalam hati tak ada keimanan. Jadi maknanya di sini dia nak membantahlah pendapat daripada Karamiyah dan juga sebahagian Murji'ah tersebut. Kerana apa? Imam Ibn Battal dia mendatangkan kepada kita dengan satu dalil yang kuat bagi membantah mereka ini
yang kata iman tu cukup dengan ikrar, tak perlu amal, tak perlu kita yakin dengan hati. Jadi didatangkan kepada kita dengan satu dalil yang kuat tentang orang munafik. Orang munafik ni macam mana? Sila muslimah letakkan di ruangan komen, saya nak tahu juga. Orang munafik ni macam mana perangai dia? Ataupun ciri-ciri munafik tu macam mana? Tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Boleh kita lihat jawapan daripada jemaah kita? Selama ini kita belajar kan, bagaimana orang munafik itu tentang keimanan mereka. Kalau dia berbicara dia berdusta, ya betul. Saya tak nafikan itu. Ini daripada sudut amalan, perbuatan dia. Tapi daripada sudut keimanan dia. Sudut keimanan dia. Sekadar di bibir sahaja. Oh. Sekadar di bibir sahaja. Okey, elaborate lagi. Sekadar di bibir sahaja tu bagaimana? Kak, so luaran dia menunjukkan orang Islam tapi hati dia tidak percaya. Ini jawapan yang saya inginkan. Betul, terima kasih Kak So dan juga semualah yang berusaha untuk menaip di sini. Itu dia luarannya sahaja dia menunjukkan dia sebagai seorang yang beriman, orang Islam, tapi dalam hati dia tidak percaya. Jadi ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah kita bincangkan daripada awal berkenaan dengan hati, berkenaan dengan iman. Yang mana kita bincang iman ni dia merangkumi hati kita, lisan dan juga anggota badan kita. Tapi kalau orang munafik, yang nampak pada mereka hanya pada lisan dan juga pada amalan. Tapi pada hati mereka belum tentu. Pada hati mereka ni orang munafik, mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka zahirkan pada lisan, pada ucapan, pada zahir mereka, pada pengamalan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini Imam Ibn Battal ketika dia nak membantah pendapat kaum Karamiyah dan juga sebahagian Murji'ah ini yang mengatakan bahawa iman adalah pengikraran dengan lisan tanpa keyakinan dalam hati. Bukankah kalau kita lihat pada pendapat itu, ianya menunjukkan bahawa orang itu orang yang munafik. Kalaulah dia cuma ikrar dengan lisan, hati dia tak yakin, maknanya bukankah itu munafik? Sebab itu di sini Imam Ibn Battal dia kata nak menentang pendapat-pendapat ini, kita datangkan dengan ayat Al-Quran sendiri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkenaan dengan orang munafik itu. Yang mana di kalangan ijma' ulama Islam tentang tidak berimannya orang munafik meskipun mereka telah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Lihat muka surat 364. Meskipun mereka ni dah ucapkan 2 kalimah syahadah tetapi ijma' di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahawa mereka ini tidak dianggap sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hati mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau dalam surah At-Taubah ayat 84 hingga 85, Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi SAW mensolatkan orang munafik yang meninggal dunia. Kan jenazah mereka. Allah larang. Itu kan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi. Iaitu dan janganlah kamu sesekali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Mereka ni maksudnya di kalangan orang munafik. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kubur mereka. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan yang fasik. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Kalau lihat orang munafik itu, jangan takjub dengan harta mereka, dengan zuriat keturunan mereka. Ini Allah kata, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Allah sengaja beri kepada mereka ini dengan
harta, Allah sengaja berikan kepada mereka dengan zuriat keturunan yang bagus-bagus lah kononnya situ kan. Kerana Allah kata apa? Ayyu'adzibahum biha fid dunya. Kerana Allah hendak menghendaki mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan yang kafir. Itu adalah perkataan Ibn Battal yang akhir bagi menutup perbincangan berkenaan dengan iman itu tadi. Jadi kalau saya nak bawakan dalam perbincangan ini berkenaan dengan kaum munafik itu tadi ya muslimah, boleh rujuk dalam surah At-Taubah ini sebenarnya bukan ayat 84 hingga 85 saja Allah ceritakan tentang orang munafik. Dalam surah At-Taubah begitu panjang ayat yang Allah ceritakan daripada awal hinggalah sampai ke ayat tadi. Allah ceritakan pada ayat yang ke-73 hingga 74 bagaimana orang munafik ini mereka merupakan orang yang hanya pada zahir sahaja menunjukkan diri mereka Islam tapi hati mereka tidak. Allah jelaskan dengan begitu panjang lebar pada surah At-Taubah ayat 73 hingga 74. Sehingga itulah yang menjadi penyebab turunnya ayat ini. Kemudian kalau kita rujuk pada kisah yang ada pada ayat 73 hingga 74 itu, saya tak bawakan dalam slide saya, nanti boleh lihat ya muslimah, cuma catatlah, nanti boleh buat homework sikit, baca ayatnya satu persatu, buka kitab tafsir ya, sebab tak sempat kalau Ustazah nak bincangkan satu persatu di sini. Yang penting Nabi SAW ada sebutkan dalam sebuah hadis yang mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Inna ashabi ithna asyara munafiqan. Di antara orang yang mengaku diri mereka sebagai sahabat aku, ada 12 orang yang munafik. Ni Nabi kata, ada 12 orang yang munafik. La yadkhulunal jannah, 12 orang ini mereka tidak masuk syurga. Wala yajiduna rihaha, dan mereka tidak akan mendapati bau harumnya syurga itu. Okey, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Walaupun kata hingga unta tu boleh masuk ke dalam lubang jarum. Maknanya mustahil. Boleh ke unta masuk dalam lubang jarum? Memang tak boleh lah. Lubang jarum tu kecil, unta tu besar. Kan? Jadi Nabi kata hingga unta masuk dalam lubang jarum pun mereka tak akan masuk dalam syurga. Mereka tak akan jadi orang yang boleh hidu bau syurga. Maknanya mustahil mereka ini akan masuk ke dalam syurga kerana kemunafikan yang ada pada diri mereka. Tidak cukup dengan itu, Nabi SAW mengingatkan, Thamaniyatun minhum takfikahumud dubailah. Nabi kata 8 orang di antara mereka akan ditutupi dengan dubailah, iaitu percikan api neraka yang muncul min sirajun minan nar yazharu fi aktafihim, yang muncul di bahu-bahu mereka, hatta yanjuma min sudurihim, hingga menembus ke dada mereka. Jadi ini azab seksa yang Allah berikan kepada orang munafik. Cuma tidak disebutkan siapa 12 orang itu dan siapa 8 orang tersebut. Tidak disebutkan. Cuma dikata 12 orang di kalangan mereka yang mengaku, maknanya ni memang betul-betul munafik lah ni di kalangan mereka yang mengaku sebagai sahabat Nabi. Maknanya luaran nampak dia sebagai seorang yang Muslim, mukmin, kemudian beramal soleh, tapi dalam hatinya tidak. Nabi kata ada 12 orang yang mana mereka ni tidak akan masuk syurga, tidak akan dapat cium bau syurga itu. Kemudian walaupun dalam keadaan yang mana unta boleh masuk ke dalam lubang jarum, iaitu mustahil keadaan itu boleh berlaku. Dan 8 daripada mereka Nabi SAW sebutkan bahawa di dalam kubur mereka akan diazab dengan azab yang dahsyat, iaitu akan adanya percikan api yang keluar daripada bahu mereka, iaitu percikan api neraka, bukan percikan api-api dekat stov kita ni, tak, bukan begitu, tapi percikan api neraka yang keluar daripada bahu mereka sehingga menembus dada mereka. Ini azab yang Nabi SAW ceritakan kepada kita tentang orang munafik, yang mana keimanan mereka sebenarnya tidak ada dalam hati, tetapi mereka cuma menzahirkan sahaja. Keimanan itulah nampak zahirnya macam iman tapi sebenarnya tidak. Maka ini adalah ayat yang kuat, kisah-kisah yang kuat
yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, yang mana dalam ayat 79 ni, kalau kita lihat kembali dalam surah At-Taubah, antara karakter kaum munafik diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-79 ialah mereka ini suka mencela orang-orang yang suka menderma, dan mereka kalau nampak ada orang derma sikit, mereka cela juga kan kerana derma sedikit. Ini perangai orang munafiknya begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dengan panjang lebar karakter-karakter mereka, azab-azab yang Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan bagi orang yang hanya beriman pada nampak keimanannya pada zahirnya, tapi hatinya sebenarnya membangkang. Hatinya tidak beriman kepada Allah. Maka sebab itu di sini Imam Ibn Battal rahimahullah dia mendatangkan ayat ini, surah ini, itu surah At-Taubah ayat 84 hingga 85. Tadi kalau saya bawa daripada ayat yang ke-73 hingga 74 hinggalah pada ayat 84 hingga 85 ini, nanti boleh sila rujuk, lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan satu persatu berkenaan dengan kaum munafik ini pada zaman Nabi SAW. Dahsyatnya perangai mereka ni dengan Nabi sehingga ada di kalangan mereka yang nak membunuh Nabi SAW. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal ketaatan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat mereka sebagai orang yang beriman, sehingga Allah melarang Nabi SAW mensalatkan jenazah mereka. Okay, dalam ayat 84 hingga 85 itu tadi. Okey, baik. Seterusnya muslimah, kita lihat pada perenggan yang berikutnya di sini. Maknanya dah selesai perbincangan berkenaan dengan pendapat Imam Ibn Battal di situ. Kita pergi terus kepada pendapat Syekh Abu Amr bin Salah rahimahullah, Ibn As-Salah rahimahullah, yang mana beliau berkata, di sini beliau datangkan kepada kita dengan sabda Nabi SAW berkenaan dengan Islam. Islam itu bagaimana? Jadi dia kata di sini Nabi SAW menyebutkan bahawa Islam adalah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa Ramadan dan kamu berhaji jika kamu melaksanakannya. Dan iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi hadis ini didatangkan sekali lagi kepada kita dalam pendapat beliau ini untuk menunjukkan kepada kita bahawa itu adalah penjelasan tentang pokok keimanan. Maknanya prinsip keimanan yang utama dan juga keislaman yang utama boleh kita lihat pada hadis itu tadi, iaitu hadis yang sedang kita bincangkanlah dalam syarah ini, yang mana menjelaskan begini muslimah. Hadis menjelaskan makna utama, iaitu bila seseorang disebut sebagai memiliki keimanan, bermakna dia memiliki keyakinan batin. Maknanya batin dia, dalam hati dia, dia yakin 100%. Dan kemudian kita lihat di sini tentang keislaman itu berkenaan hadis Nabi SAW itu tadi, dia kata apa? Kalaulah berkenaan dengan pokok keislaman, iaitu prinsip keislaman yang utama yang dijelaskan dalam hadis itu tadi, ialah kita fahami keberserahan diri kita dan kepatuhan secara zahir. Jadi boleh kata iman bermakna keyakinan pada hati kita, pada batin kita. Dan bila kita kata keislaman, bermakna kita menyerahkan diri kita setelah kita beriman dan seterusnya kita patuh. Zahir kita patuh kepada apa yang kita yakini itu tadi dalam hati. Sebab itu bila Nabi SAW jelaskan tentang iman, kan ia merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan batin. Bila Nabi SAW jelaskan tentang Islam, Nabi sebutkan dengan amal ibadah, amal perbuatan bagi merealisasikan keyakinan dalam batin kita itu tadi, itu dalam hati kita. Baik, seterusnya hukum Islam secara zahir telah tetap dengan 2 kalimah syahadah. Jadi hukum Islam ini kita nampak seseorang itu sebagai seorang Muslim, ialah dia
dia lihat sebagai sesuatu yang cantiknya lah daripada zahirnya bila dia dah ucap 2 kalimah syahadah. Okay, Masya Allah tabarakallah. Kita nampak, oh dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya dia sudah menjadi seorang yang Muslim pada pandangan mata kita. Dan sesungguhnya di sini, dalam hadis ini, Nabi SAW menambah solat, zakat, okay, zakat, haji dan puasa pada 2 kalimah syahadah tu tadi. Jadi Nabi SAW bila Nabi jelaskan tentang Islam, kan, Nabi tak cukup hanya sebut tentang kita mengucap 2 kalimah syahadah, tapi Nabi tambah lagi dalam penjelasan itu tentang solat, tentang bayar zakat, tentang haji dan juga tentang puasa. Dan di sini menunjukkan kepada kita, okay, sesiapa yang melaksanakannya maka akan dilihat keislamannya akan menjadi sempurna. Dan siapa yang meninggalkannya, dia akan merasakan lepas atau rosak ikatan kepatuhannya. Jadi kalau kita nak lihat keislaman seseorang itu sempurna apabila dia melaksanakan semuanya. Ini samalah ya macam keimanan yang mutlak itu tadi. Kalau kita nak lihat keimanan seseorang itu sempurna, keimanan dan keislaman yang sempurna bila dia melaksanakan semuanya. Tapi kalau dia meninggalkan, maka rosaklah kepatuhan dia. Kita tak panggil ia sebagai satu bentuk keislaman dan keimanan yang sempurna, tetapi ada kerosakan ya pada keimanan dan keislamannya. Kerana dia sudah melonggarkanlah ikatan yang sebenarnya telah dia letakkan pada diri dia. Sebab kalau kita ni kata kita seorang yang Muslim, seorang mukmin, bermakna ada ikatan, ada perjanjian. Macam kita kerja kat sebuah tempat, saya bagi satu analogi yang mudah lah. Kita bila kerja, kita sign kontrak, maknanya kita ada ikatan dengan tempat itu. Jadi ada pantang larangnya, okay? Maknanya ada rules dia yang perlu kita ikut, tak boleh kita langgar. Kan kalau kita langgar, maknanya kita tak jadi pekerja yang baik. Bermakna kita dah melanggar peraturan ataupun perjanjian yang telah kita meterai antara kita dengan majikan kita. So di sini dalam agama Islam, kita nampak begitulah keadaannya. Bila kita dah mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya sudah terikatlah orang itu dengan peraturan-peraturan, dengan hukum hakam yang ada dalam agama. Jadi kalau seseorang itu dia cuma mengucap 2 kalimah syahadah tapi dia tak melaksanakan yang telah dia janjikan pada 2 kalimah syahadah itu, bermakna dia rosaklah, kan? Rosaklah kontrak dia, rosaklah dia punya perjanjian dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mengucap 2 kalimah syahadat dia bukan semata-mata tentang kita mengucap, tetapi ialah untuk kita melaksanakan semua yang terkandung di dalam agama Islam. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Bila kita masuk pada perenggan yang berikutnya, dikatakan bahawa selanjutnya di sini sebutan iman dia mencakup definisi Islam. Bila kita kata iman, makna ia termasuk sekali dengan definisi Islam yang disebutkan di dalam hadis itu serta seluruh bentuk ketaatan. Seluruh bentuk ketaatan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tadi, kan bila malaikat tanya apa itu iman, apa itu Islam. Ingat lagi kan, saya rasa ingat tadi pun kita baru baca sikit tadi yang mana dibawakan pendapat Syekh Abu Amr Ibn As-Salah rahimahullah tersebut ya. Kita dapati di dalam hadis itu menunjukkan bahawa iman dan Islam ini dia saling berkait rapat. Tapi tak bermakna dia hanya itu saja. Maknanya kita tak kata maknanya kita cuma perlu solat, puasa, bayar zakat, pergi haji, itu je fokus. Yang lain tak buat tak apa. Bukan itu maksudnya. Tetapi bila kita faham dengan betul-betul hadis itu, kita akan dapati bahawa ia masuk seluruh bentuk ketaatan. Seluruh bentuk ketaatan. Walaupun Nabi tak sebut dalam hadis itu tadi. Maknanya berbuat baik dengan jiran, memuliakan tetamu, berbakti kepada kedua ibu ayah kita, kan, menjadi seorang Muslim yang memiliki akhlak yang baik. Ini semua masuk pada ketaatan kerana itu semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi seorang isteri yang salihah,
yang berusaha menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, mendidik anak dengan pendidikan-pendidikan yang baik berkaitan dengan agama. Ini semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia kata dia seorang yang beriman kepada Allah, muslimah yang beriman kepada Allah, muslimah yang betul-betul muslimah ni lah kan, bukan itu saja, bukan 5 perkara itu saja yang dia buat dalam agama dia, tapi semua bentuk ketaatan yang walaupun Nabi SAW tak sebutkan dalam hadis ini, tapi Nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Kerana apa? Dijelaskan kepada kita, kerana dia merupakan buah hasil, maknanya itu adalah hasil keyakinan batin dan merupakan landasan, penopang, penyempurna dan pelindung bagi keimanan kita. Kenapa kita buat seluruh ketaatan yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW? Kerana itulah hasil keyakinan yang ada dalam hati kita. Bila kita yakin, ada at-tasdiq tadi membenarkan dalam hati kita tentang keimanan itu, bermakna kita yakin tentang semua perkara yang ada dalam agama ini dan kita lakukan semua perkara yang ada dalam agama ini di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah beliau sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan iman di dalam hadis Wafdu Abdul Qais. Wafdu Abdul Qais maknanya seorang lelaki daripada kabilah Abdul Qais ini, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya-Allah kita akan baca hadisnya yang mana dia tanya kepada Nabi tentang iman. Tapi jawapan Nabi berbeza daripada hadis yang ditanya ataupun soalan yang ditanya oleh malaikat Jibril, walaupun soalannya sama. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Iman itu 2 kalimah syahadah, solat, zakat, puasa Ramadan dan membayarkan 1/5 dari ghanimah, iaitu harta rampasan perang. Tidak dapat disandarkan kepada orang yang melakukan dosa besar atau meninggalkan kewajipan. Kita nanti. Kalau kita lihat pada poin saya yang kedua di sini, Nabi memberikan definisi iman dengan definisi Islam yang terdapat pada hadis kita. Kan kita nampak lain. Tadi bila malaikat Jibril tanya apa itu Islam, Nabi kata 2 kalimah syahadah, solat, bayar zakat lah semua tu kan. Tapi bila Wafdu Abdul Qais ni datang, jumpa dengan Nabi, tanya tentang iman, Nabi jawab dengan jawapan yang Nabi gunakan untuk maksud Islam yang ditanya oleh malaikat Jibril itu tadi. Daripada jawapan Nabi ini, sebab itu di kalangan para ulama, bila ulama hadis, di kalangan para ulama hadis, bila mereka ini melihat digabungkan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan isu ini, mereka melihat bahawa Nabi SAW bila Nabi sebut, bila Nabi jawab, menunjukkan jelas bahawa iman dan Islam ia adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita lihat ini Islam, inilah iman. Bila kita lihat ini iman, inilah Islam, aja begitu. Kan? Bila kita nampak orang itu solat, yes, inilah orang yang beriman, inilah orang yang Muslim. Bila nampak orang ni bayar zakat, ya, ini orang yang beriman, inilah orang yang Muslim. Begitu situasi dia. Sebab itu tadi dia kata sebutan iman ia merangkumi definisi Islam sekaligus. Dalam pendapat Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullah itu tadi. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Dia juga jelaskan bila kita dah faham tentang hal tadi kan, dengan demikian dia kata sebutan mukmin yang mutlak, iaitu mukmin yang sempurna, tidak dapat disandangkan kepada orang yang melakukan dosa besar atau meninggalkan kewajipan. Jadi kita tak boleh untuk memberikan satu gelaran sebab mukmin yang mutlak itu, mukmin yang sempurna kepada orang yang melakukan dosa besar dan mereka yang meninggalkan kewajipan-kewajipan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Mukmin tetap mukmin lah, tapi kita tak nampak dia sebagai seorang mukmin yang mutlak atau mukmin yang sempurna maksudnya. Lalu dia jelaskan kepada kita di sini, kerana menyebut sesuatu mutlak hanya berlaku pada sesuatu yang sempurna dan tidak berlaku pada sesuatu yang kurang secara zahir. Kan? Bila kita nak kata sesuatu yang sempurna ini, dia tak boleh ada kekurangan. Tidak boleh ada cacat celanya. Jadi kalau tadi kita nampak orang tu dah memang dia membenarkan dengan hati dia. Yes, dia seorang yang mukmin.
Tapi macam tadilah kita sebut solatnya part time, ya. Nak buat baik dengan mak bapak pun part time kan. Baik dengan suami pun part time. Semua part time lah, ikut mood dia. Kita tak panggil dia sebagai seorang mukmin yang sempurna. Sebab ada kewajipan-kewajipan yang dia tidak lakukan dengan sempurna. Jadi tak layaklah, tak berhak untuk diberikan ataupun disandangkan dengan mukmin sempurna bagi diri dia. Kerana mukmin yang sempurna bila dia melaksanakan semuanya dengan sempurna juga, full time, okey? Dia buat semuanya full time, barulah kita panggil dia sebagai mukmin yang mutlak atau dengan kata lain mukmin yang sempurna. Dan dia kata di sini kecuali dengan syarat sehingga diperbolehkan memutlakkan penafian iman darinya. Maknanya kalaulah ada syarat, kecuali ada syarat boleh untuk memutlakkan penafian iman darinya. Di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, contoh dibagikan kepada kita dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yang mana Nabi kata apa? Tidaklah seseorang pencuri itu mencuri sedang dia seorang mukmin. Maknanya keimanan dia bukanlah pada keimanan yang sempurna bila dia ini menjadi seorang mukmin yang mencuri. Dia tidaklah berada pada keadaan ataupun status keimanan yang sempurna bila dia itu menjadi seseorang mukmin yang berzina contohnya. Ada juga dalam hadis Nabi SAW sebutkan sedemikian. Tapi dia mukmin, yes, dia mukmin. Cuma tak disebut sebagai mukmin yang mutlak. Okey, sebagaimana hadis Nabi SAW itu tadi. Okey, baik. Dan kita nampak di sini ada banyaklah ya penjelasan, penerangan yang diberikan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga di kalangan kebimbangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di situ yang disebutkan oleh Ibn Abi Malikah di dalam kitab kita. Ada panjang lagi 300 muka surat 365 itu. Tinggalkan saja yang di bawah tu kan. Saya tak nak bincang panjang-panjang, nanti pening. Masuk muka surat 366. Okey. Di atas sekali itu kan, muka surat 366, sila lihat. Yang mereka katakan itu meskipun jelas dan baik, tetapi pendapat yang lebih jelas bahawa keyakinan itu sendiri dapat bertambah dengan banyaknya memperhatikan dan memahami dalil-dalil. Oleh kerana itu, keimanan para siddiqin lebih kuat daripada keimanan selain mereka, iaitu syubhat-syubhat tidak dapat menerpa mereka dan keimanan mereka tidak akan goyah dengan fitnah, bahkan hati-hati mereka tetap lapang bercahaya meskipun kondisi-kondisi mereka berbeza-beza. Ini di kalangan orang siddiqin, maknanya yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan sebagai mereka yang mana keimanannya tidak goyah, keimanannya tetap, kan, walaupun apa jua ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, walaupun kondisi keadaan mereka berbeza-beza. Tapi kalau dah dinamakan mereka sebagai siddiqin ni maksudnya orang yang membenarkan dengan hati mereka, yang benar-benar beriman kepada Allah, keimanan mereka adalah keimanan yang mantap. Adapun selain mereka, lihat ya pada perenggan yang berikutnya, adapun selain mereka dari kalangan al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang dibujuk beriman, biasanya disebut sebagai mereka yang baru-baru dalam beriman kepada Allah, kan? Dan yang semisal mereka, contohnya orang mu'allaf yang baru masuk Islam, ni mereka yang mana hati dia masih baru lagi dalam keadaan beriman, maka tidak demikian keadaannya. Pasti situasi mereka ini berbeza dengan orang siddiqin tu tadi, kan? Kerana mereka baru lagi berkenalan dengan agama kita, mereka baru lagi masuk dalam agama kita. Jadi hal tersebut tidak mungkin diingkari dan orang yang berakal tidak akan meragukan bahawa keyakinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak dapat disamakan dengan keyakinan manusia-manusia biasa. Jadi maknanya di sini berbeza di kalangan As-Siddiqin, sebab tu kita panggil Abu Bakar As-Siddiq ya. Tidak boleh untuk kita samakan dengan yang al-mu'allafah qulubuhum itu tadi. Tu orang yang baru nak berjinak-jinak dengan agama Islam, pasti berbeza keadaan situasi keimanan mereka. Sebab itu kita ada perbincangan tentang keimanan bertambah dan turun, keimanan itu naik turun dan sebagainya, kan? Dan di sini keimanan Abu Bakar, of course lah, tak boleh nak kita bandingkan dengan keimanan kita, keimanan orang lain. Kerana dia ni di kalangan As-Siddiqin. Sebab tu Nabi pun menggelar dia sebagai Abu Bakar As-Siddiq.
tak boleh dinafikan. Namun satu hal yang menariknya tentang para sahabat radhiyallahu anhum di sini yang disebutkan kepada kita. Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, Ibnu Abi Malikah berkata, aku telah berjumpa dengan 30 orang dari kalangan para sahabat Nabi SAW. Setiap daripada diri mereka bimbang ada kemunafikan pada dirinya. Walaupun dalam keadaan mereka ni, kita lihat keimanan mereka kepada Allah adalah keimanan yang mantap. Keimanan yang tidak boleh diragukan lagi. Tetapi di kalangan para sahabat Nabi, mereka sentiasa bimbang dengan keyakinan mereka. Iaitu mereka bimbang mereka termasuk di kalangan golongan orang yang munafik. Yang mana tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan sesungguhnya keimanan aku sama tarafnya dengan keimanan Jibril dan malaikat. Mikail. Keimanan Jibril dan Mikail. Jadi sebab itu di sini kita nampak di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini mereka adalah insan-insan yang amat menjaga keimanan diri mereka. Mereka amat berhati-hati dalam setiap perkara yang mereka lakukan. Mereka bimbang keimanan mereka tercemar. Mereka bimbang keimanan mereka ini akan menjadi keimanan sebagaimana orang munafik. Sebab itu tak ada pun di kalangan mereka yang mengaku-ngaku diri mereka ni iman aku kuat, iman aku mantap. Tak ada. Kenapa kita jangan mengaku semikian? Kerana kita perlu sentiasa berjaga-jaga, kita perlu sentiasa berhati-hati dalam hidup kita ini untuk iman itu tadi. Agar iman kita ni sebab apa? Kalau kita confident, kan kita overconfident lagi, iman kita ni mantap, boleh jadi muslimah kita akan meninggalkan amal ketaatan. Kita akan beramal sikit-sikit je lah. Macam tu kan. Tak apa, iman saya dah mantap dah. Okey je, tak payahlah nak solat qiyamul lail ni, buang masa je, tidur lagi baik. Macam tu. Mungkin kita begitu kerana apa? Kita dah overconfident. Iman kita mantap. Tapi lihat sahabat Nabi ni, iman mereka tak sama dengan iman kita. Tapi tak ada pun di kalangan mereka ni yang overconfident dengan keimanan mereka. Mereka masih takut dengan keimanan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka sentiasa menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah, yang sentiasa menjaga solat, amal ibadah mereka, menjaga keikhlasan diri mereka supaya mereka menjadi di kalangan hamba Allah yang mana amal mereka diterima. Bukan hanya iman mereka diterima, tetapi amal soleh mereka menjadi amal yang tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat difahami penerangan yang saya berikan tu tadi, walaupun agak mencabarlah kan. Banyak sangatlah dia punya isu yang dikeluarkan tampilkan. Kita baru bincang tentang maksud iman. Okay? Perbincangan iman di kalangan para ulama. Panjang juga perbincangannya. Belum habis-habis lagi Belum lagi kita syarah tentang akidah. Belum lagi, akidah tu maksudnya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah. Itu semua akan dibincangkan satu persatu. Jadi saya minta sangat-sangat supaya kuatkan jiwanya, kuatkan keimanannya kuatkan jiwanya, kuatkan keimanannya untuk terus sabar ketika belajar. Biasalah kalau belajar kitab besar-besar ni kan, dia agak mencabar dan kita perlukan kekuatan yang jiwa yang begitu mantap, kesabaran untuk dengar penjelasan, untuk mencatat, untuk faham apa yang ada dalam kitab-kitab para ulama kita ini. Inilah yang dinamakan sebagai belajar. Belajar ini tak ilmu. Nabi ada sebuah pepatah kata, ilmu ni dia tak boleh dapat dalam keadaan kita ni rehat-rehat. Jadi kalau kita nak dapatkan ilmu yang betul-betul, ia memerlukan kepada perjuangan, pengorbanan dan juga kesabaran. InsyaAllah ilmu tu akan kita perolehi berkat kesabaran kita, kan, yang nak dengar, yang betul-betul nak belajar, yang nak mencatat. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kefahaman kepada kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan bagi menyambung perbincangan kita berkenaan dengan iman dan Islam di sini. Saya doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diberikan dengan kesihatan,
dan diberikan juga dengan kekuatan semangat untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.